Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa natawakkalu 'ala Allahi fi umurid dunya waddin. Salatan wa salaman ala rasulihil amin Sayyidina Muhammad khatamal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya muallima Adam allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bihikmatika wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma amin. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah. Segala puji hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam ini dengan inayah daripada Allah, kasih sayang Allah, dapat kita bersama di rumah Allah yang mulia. Maka juga kita berada di dalam satu majlis ilmu, satu majlis yang sangat digemari oleh para malaikat, dan para malaikat akan mengajak para malaikat-malaikat yang lain untuk datang kemari, dan kita sekarang berada di dalam lingkungan sayap malaikat. Malaikat sedang beristighfar kepada orang yang ada di dalam majlis ilmu, di dalam majlis yang selalu diingat-ingatkan kepada Allah, yakni mengingatkan Allah Subhanahu wa ta'ala, membesarkan Allah, mengagung-agungkan Allah, dan meninggi-ninggikan syariat Allah dan juga agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka malaikat akan merahmati kita, beristighfar kepada kita, dan menuntut rahmat daripada Allah supaya turun kepada orang-orang yang ada di dalam majlis, sehinggalah kita bersurai kelak. Malam ini juga dikatakan salah satu daripada silsilah qu anfusakum wa ahlikum nara, yang kita menyahut seruan Allah tak kala Allah memberi peringatan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan jagalah keluarga kamu, anak pinak kamu, isteri dan anak-anak daripada azab api neraka. InsyaAllah berkaitan dengan majlis kita pada malam ini, iaitu kita sama-sama menyahut suruhan Allah, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita menjaga diri dan menjaga anak. Maka di samping itu, yang terutamanya yang perlu kita jaga adalah jaga akidah. Kita jaga iman, kita jaga Islam, kita jaga syariat Allah, kita jaga segala-galanya perkara yang dalam lingkungan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana Allah juga yang selalu menyuruh kita bertakwa, dan juga Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam acap kali dan bersungguh-sungguh supaya kita bertakwa kepada Allah. Sebagaimana dalam satu hadis Nabi, yang mana Nabi berwasiat dengan wasiat yang mana para pendengar itu
terasa kata ini adalah satu wasiat yang akhir daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan seolah-olah ini adalah ucapan Nabi ataupun tausiah, wasiat daripada Nabi kali terakhir, yang mana menyebabkan para hadirin dalam majlis itu terasa getar hati, mengalir air mata, kerana mereka merasakan bahawa ucapan Nabi ini seolah-olah kali terakhir dah rasanya. Apa dalam wasiat itu yang Nabi berpesan? Usikum fa'awsana. Nabi kata apa? Usikum bitaqwallah azza wa jalla. Pertamanya yang Nabi wasiat kepada kita adalah supaya kita ni bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi soal takwa ini juga dikatakan suatu perkara yang besar dalam agama kita ni, yang mana ianya Allah dan Rasul selalu menyuruh dan mengajak umat manusia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran yang selalu kita baca, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pagi pada hari Jumaat selalu kita dengar khatib selalu berpesan kepada kita, kalau tak pesan kepada dengan takwa, tak sah Jumaat itu. Kalau tidak berpesan dengan takwa tu, tidak sah Jumaat, kerana tidak mencukupi rukun khutbah. Antara rukun khutbahnya adalah berpesan kepada umat manusia supaya bertakwa kepada Allah. Dalam ucapan Nabi juga selalu menyebut supaya kita bertakwa kepada Allah. Jadi apa makna takwa ni? Takwa ni, kebanyakan ulama-ulama mentafsir takwa ini dengan benda yang memudahkan kita faham, iaitu hendaklah kita selalu menjunjung perintah Allah. Ini orang yang bertakwa. Ayat dia seru kepada siapa? Ayat dia seru kepada orang beriman. Ya ayyuhallazina amanu. Hei orang beriman, ni dengar baik-baik apa yang nak pesan ni. Maknanya yang tak beriman jangan dengar. Bahasa kasarnya begitulah. Yang tak beriman itu tak payah dengarlah ayat ni. Apa yang Allah berpesan kepada kita, kerana kita ini alhamdulillah orang yang bertakwa. Ittaqullah haqqa, sebenar-benar takwa. Sebenar-benar takwa. Maka sebenar-benar takwa inilah bagaimana agaknya. Rupa takwa yang sebenar ni. Aku nak jadi orang bertakwa. Kalau tanya nak jadi tak? Tentu jawab nak jadi orang yang bertakwa. Nak jadi orang bertakwa? Yakni nak. Kerana takwa ini adalah satu perkara yang Tuhan sangat suka. Innallaha yuhibbul muttaqin. Ayat Al-Quran kata sesungguhnya Allah sangat mencintai dan sangat suka kepada orang yang bertakwa. Jadi kita ni kena berusaha untuk mendapatkan takwa dalam diri kita, supaya kita ini jadi orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah suka, maka semua makhluk Allah akan suka. Para malaikatnya suka, para rasulnya suka. Dan semua makhluk Allah yang ada di langit yang selalu bertasbih kepada Allah ni suka kepada orang ni. Dan apabila makhluk Allah suka, Nabi suka, dan para malaikat suka, dan semua makhluk Allah yang bertasbih kepada Allah juga suka, maka alhamdulillah kehidupan di muka kita, di muka bumi ini akan dapat berada dalam keadaan aman damai dan juga dalam keadaan tenteram
kehidupan kita. Kerana ianya daripada perkara yang sangat dicintai Allah. Kalau begitu, apakah dia definisi takwa yang sebenar? Ulama ni pecah kepala nak mengeluarkan definisi dengan secara apa panggil totok. Takwa benda ni. Sehingga payah sangat nak mendefinisikan, nak mengertikan, nak mentarifkan takwa itu susah. Lalu dirumuskan di dalam kata, iaitu seseorang hamba Allah yang selalu menjunjung perintah Allah sama ada pada suruhannya dan juga larangannya. Yakni menjunjung pada Allah pada suruhan, maknanya kita selalu berbuat akan perkara yang disuruh oleh Allah dan kita menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Ini bukan erti takwa, tapi ini adalah rumusan termasuk segala-gala makna dalam makna takwa itu. Buat segala apa yang Tuhan suruh dan kita menjauhi, meninggal apa yang Tuhan tidak suka, yang Allah larang. Maka itulah hakikat kita bertakwa. Lalu ayat Al-Quran kata haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Bukan main-main, bukan tipu-tipu. Istilah panggil lok-lok, bukan lok-lok-lok. Bukan buat lok-lok dengan takwa. Haqqa, sungguh-sungguh, benar-benar. Tu dia. Maka apabila Allah menyuruh kita bertakwa, artinya kita sebagai tanggungjawab kepada keluarga, maka kita bukan sahaja diri bertakwa, kita mengajar anak, menyuruh anak, isteri untuk menjadi anak dan isteri dan anak yang bertakwa. Jadi apa maknanya? Berusaha ke arah apa yang disuruh, berbuat ke arah apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ni bukan malaikat, kita ni bukan nabi. Ya, kita terjerumus kadang-kadang di dalam dosa. Di dalam dosa. Yang tidak berdosanya adalah Rasul dan para malaikat. Kita bukan malaikat dan kita bukan Rasul. Kita adalah hamba Allah biasa. Iman kita kadang-kadang nambah, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang nambah, kadang-kadang menurun. Kadang-kadang menambah, kadang-kadang kurang. Itu iman kita. Apatah lagi kita umat akhirul zaman. Selalunya menambah dan berkurangan. Bahkan kadang-kadang banyak berkurang daripada bertambah. Jadi selalulah kita melakukan suatu dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu. Kerana kita ni bukanlah orang yang maksum. Orang yang orang yang tidak berbuat dosa. Yang Allah jaga daripada melakukan dosa adalah dua, iaitu para nabi dan juga para malaikat. Allah kata la ya'sunallah, malaikat ini tidak buat maksiat langsung kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan malaikat ini selalu dia berbuat apa yang diperintah. Golongan malaikat ni diwajibkan, diperintah supaya bertasbih. Daripada semenjak awal dicipta oleh Allah, maka dia bertasbih sehingga kiamat. Yang ini sujudnya kepada Allah sehingga kiamat. Yang ini akan bertakbir kepada Allah semenjak daripada dicipta sehingga ke kiamat. Ini ditugaskan apa? Maka itulah yang akan dibuat oleh para malaikat. Sekali-kali mereka tidak berbuat dosa. Adapun para nabi, Allah telah membersih dosa-dosa daripada para nabi, para rasul. Tidak jatuh daripada mereka ini, iaitu perkara yang haram dan juga perkara yang makruh. Maka nabi-nabi ini dia buat perkara yang wajib, perkara yang sunat.
Yang haram, yang makruh adalah mustahil jatuhnya pada Nabi dan pada Rasul. Begitu. Maka kita ni yang selalu berdosa, yang selalu berbuat maksiat kepada Allah, kadang-kadang yang Tuhan suruh itu kita tinggal, dan kadang-kadang yang Tuhan larang itu kita buat. Ini kita termasuk yang berkata ni, berbuat kadang-kadang perkara yang dilarang, kadang-kadang tinggal daripada perkara yang disuruh. Kerana kita ni manusia biasa, tak dapat tindak, tak boleh nak lari daripada berbuat maksiat. Dalam satu khutbah Nabi kata, dan Nabi tunjuk kepada sahabat, kullukum khatta'un, kamu semua ini melakukan dosa kepada Allah, wa khairul khatta'inat tawwabun, dan sebaik-baik orang yang melakukan dosa insaf dan bertaubat segera kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hakikatnya yang diperintah oleh Allah supaya jadi haqqa tuqatih. Maka orang yang selalu bertaubat kepada Allah, apabila dia melakukan maksiat, dia juga tergolong dari golongan orang yang bertakwa. Kata ulamanya begitu. Siapa? Orang yang selalu menjauhi larangan Allah, dan orang yang selalu berbuat segala perintah Allah, dan orang yang segera bertaubat kepada Allah jika sekiranya dia ada tersilap langkah berbuat maksiat kepada Allah, sama ada dia pergi buat daripada perkara yang dilarang oleh Allah, dan juga dia tinggal daripada perkara yang disuruh, yang diperintah oleh Allah. Maka ini adalah hakikat dan tergolong di dalam makna kita orang yang bertakwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pada ujung ayat Allah mengajar kita, Allah memberi peringatan kepada kita supaya jangan sekali-kali kita mati malaikat di dalam kita berada, kita memegang, kita menjunjung agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya mati dalam keadaan kita ada dalam hati kita ini kalimah suci, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka itulah yang perlu kita terap di dalam diri kita sendiri, yang perlu kita terap di dalam keluarga kita, akan perkara-perkara ataupun sifat-sifat orang yang bertakwa. Diri kita menjadi seorang yang bertakwa, dan kita terap nilai-nilai agama Allah kepada keluarga kita, anak-anak kita, daripada perkara-perkara yang yang boleh meningkat darjat keimanan, darjat keislaman, dan darjat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau yang maksiat itu kita usaha membasmi dan menghapus daripada diri dan keluarga. Kita usaha membasmi, menghapus segala maksiat, segala kejahatan-kejahatan, segala perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, daripada diri dan daripada keluarga kita, supaya mereka tidak melakukan daripada perkara-perkara yang bercanggah dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berusahalah sebanyak mungkin daripada perkara-perkara itu. Kita jangan biarkan perkara mungkar itu ada dalam rumah tangga kita. Kalau sama-sama jaga perkara mungkar jauh daripada rumah tangga kita, kalau kita berusaha sungguh-sungguh menghapus daripada keluarga, kita jaga keluarga kita, dia jaga keluarga dia, masing-masing menjaga, insya-Allah malapetaka daripada Allah tidak akan turun. Yang keduanya, bencana-bencana alam itu tidak akan berlaku.
Apakah hakikat bencana alam ini berlaku? Di antaranya daripada bermahrajalelanya maksiat-maksiat di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalaulah maksiat itu berlaku di atas muka bumi Allah ni, dua perkara. Gapo dia? Kalau tidak dibasmi, tidak dihapus, tidak dinasihat dan tidak ditegur. Maksiat yang berlaku, yang wujud di muka bumi, dua perkara. Kata ulama'nya ada dua perkara barang kemungkinan. Pertamanya, Allah akan menurunkan azab. Allah menimpa malapetaka. Allah akan menurunkan malapetaka. Dan yang keduanya, Allah akan perbuatan maksiat yang bermahrajalela itu akan menghakis tembok Ya'juj dan Ma'juj. Tembok Ya'juj dan Ma'juj. Dalilnya yaitu pada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayat oleh Ummul Mukminin Zainab binti Jahshin. Satu hadis Nabi yang diriwayat oleh Zainab binti Jahshin. Siapa dia Zainab? Asal Zainab ini adalah isteri kepada Zaid ibn Harithah. Zaid itu adalah anak angkat Nabi. Jadi orang panggil nantu Nabi lah, kerana Zaid itu anak angkat dia. Dan Zainab binti Jahshin ini adalah isteri kepada Zaid. Anak angkat. Pada zaman jahiliyah, anak angkat ini boleh mempusakai daripada ayah angkat. Ayah yang dia pera, bukan ayah betul, ayah angkat. Ambil budak ni pera daripada kecil, isytihar kepada orang, budak ni adalah anak angkat aku. Maka anak angkat itu boleh makan pusaka ayah angkat dia. Itu pada zaman jahiliyah. Lalu Allah Subhanahu wa taala nak menghapuskan amalan jahiliyah ini, nak membatalkan hukum anak angkat ini. Sehingga Zaid itu dalam masyarakat Mekah, orang nak panggil lah Zaid ibn Harithah. Ayah dia Harithah. Tapi oleh kerana Nabi menjadi bapa angkat dia, ayah angkat dia, orang disebutkan Zaid bin Muhammad. Padahal bukan dua beranak. Lalu datangnya Islam menghapuskan sistem ayah angkat dan anak angkat ini. Lalu Allah memerintah supaya Zaid itu menceraikan isterinya Zainab binti Jahshin. Dan Allah perintah supaya kahwin. Bapa tu nak membatalkan budaya yang ada pada zaman jahiliyah. Maka jadilah orang kafir memang seronok nanti nak kutuk. Muhammad kahwin dengan isteri anak angkat dia. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah membersih, dan Allah Subhanahu wa taala telah menghapus budaya jahiliyah, sistem anak angkat ini. Itu dia Zainab binti Jahshin. Dia adalah Ummul Mukminin. Kerana isteri-isteri Nabi semuanya Allah sebut di dalam Al-Quran, dan Allah angkat darjah isteri Nabi ini, wa azwajuhu ummahatuhum. Dalam surah Al-Ahzab Allah menyebut wa azwajuhu, dan isteri-isteri Nabi itu adalah ibu-ibu kepada orang mukmin sekalian. Maka sebab itu kita tidak boleh kahwin. Maknanya lepas daripada Nabi meninggal, isteri-isteri Nabi yang janda tak boleh dikahwini oleh orang lain. Apa? Kerana Al-Quran menyifat isteri-isteri Nabi itu adalah ibu kepada orang-orang mukminin. Itu dia. Maka semua isteri-isteri Nabi itu haram berkahwin dengan
Maknanya sahabat Nabi selepas pada Nabi wafat. Jadi apa ceritanya? Dalam satu hadis Nabi mencerita apa nama Zainab binti Jahshin radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha qalat inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alayha fazi'an yaqulu la ilaha illallah wailun lil arabi min syarrin qad iqtaraba فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبيث. Hadisnya muttafaqun alaih, diittifaq atasnya oleh perawi-perawi hadis di atas sahihnya. Telah diittifaq oleh ahli-ahli ulama-ulama hadis di atas sahihnya. Bukhari, Muslim, Tirmizi, Ibnu Majah, Abi Dawud, Nasa'i. Ittifaq kata hadis ini adalah hadis yang sahih. Baik. Artinya daripada Ummul Mukminin Zainab binti Jahshin, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumahnya. Memang Nabi sudah berada di dalam rumahnya, giliran dia, dan Nabi masuk ke dalam tempat yang dia berada. Tadi Nabi berada di ruang tamu, Nabi masuk ke rumah, artinya dalam bilik dia, kata ulama hadis. Lalu Nabi mengucap dengan keadaan yang mengejut, la ilaha illallah. Itu lafaz bila kejut kan. Macam kita terkejut dalam satu-satu perkara. Macam mana lafaz kita takbir, kita bertahlil, nada kita tu, nada orang terkejut atas satu-satu perkara yang besar. Kalau kata la ilaha illallah, itu zikir. Nada itu nada zikir. La ilaha illallah itu nada zikir. Tapi kalau kita terkejut di atas satu perkara yang besar pula, maka nadanya akan berubah. La ilaha illallah. Begitulah lebih kurang. Lalu Nabi kata, la ilaha illallah, celaka, binasa bagi bangsa Arab dari kejahatan malapetaka yang sudah hampir menimpa mereka. Itu dia yang Nabi terkejut. Mengucap dengan la ilaha illallah. Maka itulah di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kita sendiri. Terkejut di atas suatu perkara yang besar, ucaplah la ilaha illallah. Ucaplah la ilaha illallah sebanyak mungkin. Terbakar rumah, la ilaha illallah. Tu dia. Apa jua perkara yang besar-besar yang berlaku tu, sunat bagi kita mengucap la ilaha illallah. Kemalangan, la ilaha illallah. Yang Nabi kata ni dia atas perkara kejahatan yang dilakukan oleh umat. Gapa dia tu? Celaka bagi bangsa Arab dari kejahatan malapetaka yang sudah hampir menimpa mereka. Padahal Nabi berkata itu pada ribuan tahun, 1000 lebih. Maknanya dia akan berakhir berlaku suatu kejahatan yang luar biasa, sama ada di kalangan orang Arab ataupun di kalangan umat manusia yang lain yang bukan bangsa Arab. Sama ada kita, sama ada siapa-siapa sahaja,
akan berlaku sesuatu kejahatan di dalam masyarakat kita. Maka itunya akan mengundang malapetaka. Kalaulah tidak bendung maksiat-maksiat, kejahatan-kejahatan dalam masyarakat kita, akan mengundanglah malapetaka daripada Allah Subhanahu wa taala. Banjir besar, kemarau yang bersangatan kemaraunya. Ujian daripada Allah. Yang keduanya, akibat kerana maksiat yang kita berbuat dengan berleluasanya maksiat. Maka itunya mengundang malapetaka daripada Allah. Mengundang perbuatan kita itu, walaupun bukan orang yang buat, kita yang buat, tapi orang yang dalam masyarakat kita, dalam negeri kita, dalam daerah kita, dalam kampung halaman kita berbuat maksiat. Daripada kabair, daripada dosa-dosa besar, tapi tidak ada siapa yang tegur. Tidak ada siapa yang menghalang, tidak ada siapa yang melarang. Maka ini dia antara perkara syarat bagi Allah nak mendatangkan musibah. Sebagaimana yang dikata oleh ulama-ulama. Syarat Allah nak mendatangkan musibah. Malapetaka daripada Allah. Kenapa? Kerana maksiat dan kejahatan itu berleluasa dalam masyarakat, berleluasa dalam kampung halaman, berleluasa dalam daerah, berleluasa dalam kampung, berleluasa di dalam negara kita. Akan pertama malapetaka daripada Allah. Yang sudah hampir maknanya tak lama lagi lah masyarakat Arab ini akan melakukan suatu perkara dosa yang begitu besar kepada Allah. Jadi apakah ayat ini tentu kepada masyarakat Arab? Tidak. Kerana pada waktu itu Allah menggambarkan kepada Nabi itu tentang maksiat yang berlaku di negara Arab. Maka ulama kata tidak semestinya negara Arab. Di mana saja umat Nabi Muhammad berada, kalau sekiranya kemaksiat dan kejahatan itu berluasa, bermahrajalela, tunggulah malapetaka daripada Allah Subhanahu wa taala. Tunggulah bala daripada Allah, ujian yang besar daripada Allah. Akibat kerana maksiat yang kita buat kepada Allah itu dengan secara meluas, dengan secara terbuka, dengan secara tidak ada siapa yang boleh menegur, tidak ada siapa boleh menghalang, tidak ada siapa boleh menyekat. Maka perlunya kita berwaspada pada hari ini. Jangan adanya pesan kepada diri, pesan kepada isteri, pesan kepada anak-anak, jangan sekali-kali kita berbuat maksiat kepada Allah. Jangan sekali-kali berbuat maksiat kepada Allah. Nabi kata pada hari ini telah terbuka dinding Ya'juj dan Ma'juj. Ni hari ini yang Nabi kata tu 1000 tahun lebih. Allah telah terbuka dah dengan maksiat-maksiat yang ada itu, terbukanya dinding, terhakisnya dinding yang dibuat oleh Zulkarnain itu. Dinding yang menyekat antara dua bukit. Sebagaimana yang kita tahu kisah dalam surah apa tu? Surah Al-Kahfi yang menyebut tentang apa? Dinding tembok yang dibuat oleh Zulkarnain bagi nak menyekat kejahatan Ya'juj dan Ma'juj. Lalu Nabi kata pada hari ini dengan maksiat umat manusia ni akan membuka dinding yang Ya'juj dan Ma'juj. Lalu baginda menemukan ujung ibu jari dan ujung jari yang di sebelahnya.
Ni dua ni lah, ujung jari, ibu jari, dan ibu jari telunjuk. Nabi buat begini. Apa maksud? Dah terbuka dah sebesar ni. Dah terbuka dah sebesar ni, Nabi kata, dengan maksiat yang dibuat oleh umat manusia. Dah. Gapo dia? Mengundang pertamanya malapetaka azab daripada Allah, ujian daripada Allah sehingga kita tidak sangka. Dan yang keduanya menghakis tembok Ya'juj dan Ma'juj. Tembok Ya'juj dan Ma'juj yang dibina oleh raja yang soleh, iaitu Zulkarnain. Seorang raja yang soleh, Zulkarnain itu, yang dia buat tembok yang sampai sekarang ini ulama mencari di manakah tembok itu, masih lagi tak jumpa. Pada umumnya, pada pokoknya, tembok itu sudah terbuka dengan kejahatan. Makin besar maksiatnya, makin buka lagi, makin buka lagi, makin hari makin terbuka, makin hari makin terbuka, gara-gara dengan sebab maksiat kita. Dengan maksiat yang berlaku dalam kampung halaman kita, dengan maksiat dan kejahatan yang berlaku di dalam masyarakat kita, tapi kita diam. Dalam negara kita, pemerintah kita diam. Pembesar dalam negara kita diam. Tidak menjalankan hudud padanya, tidak melaksanakan hudud padanya, tidak melaksanakan hukum Allah padanya. Makin hari makin terbuka, makin hari makin terbuka. Dan apabila malapetaka itu datang, apabila malapetaka itu datang, isteri Nabi ini bertanya lagi, iaitu Zainab bertanya, "Ya Rasulullah, apabila malapetaka datang daripada Allah itu, apakah kami akan binasa juga, padahal di tempat kami ini ada orang-orang soleh dan salihah? Kita ni binasa juga ke?" Tanya Zainab. Padahal tempat kami ni ramai orang soleh, ramai orang salihah. Berapa ramai orang soleh ni? Setiap masjid penuh 5 waktu. Tetapi di sana ada maksiat yang tidak dicegah. Di sana ada maksiat berleluasa yang tidak dibendung, yang tidak boleh dibendung. Habis bila Allah turun malapetakanya, apakah kena kepada mereka sahaja? Padahal kami ni ada ramai orang soleh ni. Bila Allah turun juga ke malapetakanya, padahal kami ni ramai lagi orang soleh yang menjadi ahli masjid, ahli surau, ada lagi golongan salihah yang selalu datang ke masjid, yang selalu infak pada jalan Allah. Apa Nabi jawab? Sedangkan di kalangan kami masih ramai lagi orang soleh. Apakah Tuhan itu turun lagi malapetaka? Nabi kata, ya. Iza kasura al-khabathu, apabila terlalu banyaknya kejahatan, apabila terlalu banyaknya kejahatan, kemungkaran, bila banyaknya kefasikan, maka Allah bila turun malapetaka, bala tadi bukan hanya Allah turun kena menimpa orang yang buat jahat itu saja. Habis kena siapa orang-orang soleh, orang-orang salihah, alim ulama, siapa sahaja akan timpa dan rasa belaka daripada azab Allah Subhanahu wa taala ini. Maka dengan itu kitalah membasmi dan kita menghapus segala maksiat,
kita menghapus segala kemungkaran, segala kefasikan, maksiat itu kepada Allah, berusahanya daripada diri kita dan juga kepada keluarga kita. Tak? Tu dia. Janganlah kita harap kepada pemerintah bulat-bulat. Janganlah kita harap kepada penguasa bulat-bulat. Tak? Kita sendiri yang memainkan peranan. Apa dia? Anfusakum wa ahlikum. Kita jagalah keluarga kita, dan kita jaga diri kita sendiri, dan kita jaga keluarga kita daripada berleluasanya maksiat, menjadi luahnya maksiat. Apa dia? Dalam masyarakat kita. Dah. Bermula di mana? Anfusakum. Bermula di mana? Bermula pada diri kita masing-masing. Yang keduanya, ahlikum. Kita sebagai ayah, kita sebagai ketua dalam rumah tangga. Dah. Siapa yang berada di bawah kita itu adalah ahli kita. Kitalah yang menjaga mereka, kitalah yang mengawal mereka, kitalah yang usaha membasmi dan menghapuskan segala kejahatan, kemungkaran. Dah. Khawatirnya apa? Khawatirnya bila maksiat berleluasa di muka bumi Allah, dua perkara ini, kata ulama, akan menimpa umat akhir zaman. Dah, malapetaka datang daripada Allah, bukan sahaja nak menguji kepada mereka adalah bala. Kepada orang yang berbuat maksiat adalah bala, tapi pada kita adalah satu ujian. Kita nak ke macamnya berlaku gempa buminya, tsunaminya, banjir kilatnya? Memang kita tak nak. Habis benda-benda ini datang, kata ulama, syarat yang Allah nak menurunkan bala kerana berleluasanya maksiat di muka bumi, maka tidak ada yang menegur, yang usaha menghapus, yang usaha membasmi segala maksiat yang berlaku di muka bumi ini. Matulah nak menjadi seorang yang takwa kepada Allah, maka kita kena berusaha daripada keluarga kita supaya didik dia supaya jadi insan yang bertakwa kepada Allah. Dah, jadi insan yang bertakwa kepada Allah. Dah. Tu dia. Maka apabila banyaknya azab, apabila banyaknya musibah, apabila banyaknya malapetaka ini, kita kembali kepada Allah dengan keadaan kita memperbanyakkan istighfar kepada Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Hasan al-Basri, Hasan al-Basri selalu bila anak murid dia bertanya, "Ya Imam, wahai Imam, keluarga kami berada dalam keadaan sempit." Apa jawabnya? Istaghfiru rabbakum. Istighfarlah kepada Tuhan kamu. Mari yang lain, "Ya Imam, anak kami degil-lah. Anak kami ini tak dengar kata lah." Tu dia. Kamu ajak anak isteri beristighfar bersama-sama. Sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin. Walaupun ianya budak kecil, tak dengar, tak reti, tak apa. Kita ajak dia supaya beristighfar bersama-sama. Tu dia. Apa yang Allah kata Hasan al-Basri? Dia rujuk kepada satu potong ayat dalam surah Al-Anfal, ayat yang ke-33. Allah kata berapa? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah sekali-kali tidak akan menurunkan azab kepada mereka, kepada umat manusia, wa anta fihim, padahal engkau ya Muhammad berada bersama dengan orang ramai tadi. Selagi mana kamu berada dalam orang ramai, wahai Muhammad, Allah tidak akan menurunkan azab.
Allah tidak akan menurunkan azab kerana Nabi ada bersama. Allah tidak menurunkan malapetaka kerana Nabi ada bersama. Dah nila ni Nabi tak ada dah. 1000 lebih dah ni Nabi meninggalkan kita. 1400 berapa dah ni. Dah Nabi meninggalkan kita. Hasan Basri kata, sambunglah ayat tu walaupun Nabi tak ada. Apa yang Allah kata? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibuhum wa hum yastaghfirun. Tadi kerana ada Nabi, Allah sekali-kali tidak menurunkan azab, tidak menurunkan malapetaka, tidak menurunkan apa jua. Wa anta fihim, kerana kamu wahai Muhammad ada bersama mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan sekali-kali Allah tidak akan menurunkan azab, tidak akan menurunkan malapetaka, tidak akan menurunkan ujian-ujian yang kita tidak ingini itu. Wahum yastaghfirun, dan mereka selalu berada dalam keadaan beristighfar kepada Allah. Maka obat penawar bagi nak menolak maksiat, nak menolak malapetaka Allah, iaitu dalam ayat ini kata Hasan al-Basri, obatnya, penawarnya, benda yang menjadi pencegahnya adalah istighfar banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kita berada dalam keadaan wabak. Ini satu ujian yang besar. Termasuklah kita sekarang berada dalam keadaan wabak. Maka bagi nak mengelak wabak kita, wabak yang ada dalam negara kita, dalam dunia sekarang, hendaklah jadi negara itu, masyarakat itu, kampung itu adalah kampung yang selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kitalah yang mendidik diri, mendidik isteri, mendidik anak, ajak bersama-sama ke arah meningkat darjat takwa mereka itu dengan kita menjauhi segala maksiat, segala kemungkaran, segala kefasikan. Apa jua maksiatnya, usaha membasmi dan menghapus, kerana kita tahu dah dia mengundang dua perkara tadi, iaitu malapetaka azab daripada Allah dan menghakis tembak Ya'juj dan Ma'juj. Makin berleluasanya maksiat, makin besarnya lubang hakisan yang digali oleh Ya'juj dan Ma'juj. Dan bagi nak mengatasinya, nak meningkat darjat takwanya, bagi nak mencegah daripada bala Allah turun, sebagaimana Allah kata, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Sekali-kali Allah tidak akan menurunkan azab, Allah tidak akan memberi azab, Allah tidak akan menurunkan malapetaka dalam keadaan umat manusia ini beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah sedikit sebanyak daripada apa yang kita dapat ambil pengajaran daripada hadis ini. Ia adalah pesanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-samalah kita mengambil iktibar, mengambil pengajaran daripadanya, insya-Allah. Mudah-mudahan kita akan mendapat keredaan Allah, selamat kita di dunia dan juga selamat kita di alam akhirat. Jadi saya mengambil masa yang begitu banyak lebih ni. Dah 40 minit, 8:40 minit. Insya-Allah saya sudahi di sini dulu. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.